Assalamualaikum, apa khabar? Saya Johan dan hari ini saya nak kupaskan satu topik yang sangat-sangat menarik berkenaan dengan purpose. Okey, kita selalu dengar Simon Sinek cakap start with why, pergi ke golden circle dan sebagainya. Golden circle ni sebenarnya adalah untuk kita jumpa kita punya purpose Dan untuk kita cari kita punya purpose ni, ada satu buku sebenarnya yang mengupas tentang purpose, which is Purpose. Tajuk dia Purpose. Okey, oleh seorang penulis, nama dia adalah Nikos Mourkogiannis. Okey, Mourkogiannis ni merupakan seorang profesor dekat Harvard. Purpose ni sebenarnya ada 4 kategori. Ada 4 kategori. Yang pertama sekali adalah discovery, yang kedua adalah excellence, yang ketiga adalah altruism, yang keempat adalah heroism. Okey, saya akan kupaskan keempat-empat ni satu persatu. Okey, yang pertama sekali adalah discovery. Okey, apa tu discovery? Okey, discovery adalah mencari sesuatu yang baru, untuk menjumpa sesuatu yang baru. So, discovery adalah benda yang belum ada kepada benda yang ada. Okey, kalau kita tengok orang-orang yang contoh-contoh orang, biasanya syarikat ni dipandu oleh orang dan syarikat-syarikat yang ada. Contohnya syarikat seperti Tesla. Elon Musk sendiri, dia punya purpose is very much discovery. Daripada benda yang tak ada kepada benda yang ada. Contohnya seperti kereta Tesla, SpaceX, ataupun sebelum ni pun PayPal kan. Benda yang tak ada kepada benda yang ada. Contoh-contoh lain, syarikat-syarikat. Kalau sebelum ni kita tengok syarikat Sony. Sony antara syarikat yang sebenarnya adalah discovery punya syarikat. Apabila Sony zaman dulu daripada tak ada Walkman kepada ada Walkman, dia mencipta Walkman, dia mencipta DVD, Blu-ray dan sebagainya. Okey, ni adalah benda-benda yang discovery, benda yang tak ada kepada ada. Mungkin Sony sekarang ni kita tak nampak lagi dia punya discovery, dia dah lose sight of dia punya purpose. Sebab tu pada pendapat saya brand dia dah sedikit tenggelam. But company dia at its heart is actually purpose. Okey, yang kedua adalah excellence. Okay, excellence ada satu perkataan dia adalah dia nak yang terbaik. Yang kalau boleh orang lain buat macam ni, dia nak standard dia lagi up, lagi high daripada orang-orang yang lain. Dia mungkin tidak mencipta sesuatu yang baru, tetapi apa yang ada tu mereka menambah baik sampai ianya menjadi satu benda yang terbaik. Okey, contoh-contoh purpose, orang yang ada purpose excellence adalah Steve Jobs. Okay, Apple at its heart, apabila dia cipta, memang dia nak buat satu benda yang terbaik berbanding dengan yang lain. Kalau kita tengok produk line up Apple tak ada line up yang untuk produk yang biasa-biasa untuk golongan-golongan yang dikira mampu milik. Produk-produk mereka adalah produk-produk yang terbaik dan harga kebiasaannya sedikit mahal daripada yang lain-lain. Contoh syarikat-syarikat lain dalam industri otomotif, syarikat seperti Mercedes-Benz. Mercedes tak ada line up untuk orang kebanyakan, hanya paling murah pun sebenarnya mahal bagi kebanyakan orang. Ataupun Ferrari, Lamborghini, adalah excellence. Dan apabila syarikat tu excellence, dia tidak lagi memikirkan tentang pesaing mereka, tak nak compete on price, tak nak compete, tapi mereka fokus on mencari produk yang paling baik sekali. Okey, yang ketiga adalah altruism. Altruism, satu keyword adalah untuk membantu dan membuatkan orang happy. Membantu dan membuat orang happy. Contoh dekat sini adalah Walt Disney. Okey, Walt Disney dia hanya nak buat orang happy. Masuk ke dalam Walt Disney, happy. Tengok cerita-cerita ni happy. Mungkin bukan satu produk yang macam tak pernah dicipta, atau mungkin satu produk yang bukan yang gila-gila punya mahal yang terbaik, tetapi mereka just nak buat orang happy. Contoh yang lain adalah Sri Said Mokhtar, adalah orang-orang yang altruism. Bisnes dia adalah untuk membantu orang. Aman Palestin contohnya, dia ditubuhkan untuk membantu orang lain, untuk menggembirakan orang lain. Okay, kalau dalam dunia perniagaan seperti Starbucks, Starbucks bukanlah satu kopi yang tak pernah bukan satu kopi yang tak pernah wujud. Dia bukannya kopi yang terbaik pun, sebenarnya banyak lagi kopi-kopi yang baik, tapi bila orang datang ke Starbucks, orang rasa ada satu perasaan happy. It's about feeling, it's about ni. Dan Starbucks sangat menjaga kebajikan pekerja. Okay, that is
helpful and also happiness. Okay, dan yang terakhir sekali, yang keempat adalah heroism. Heroism is all about the effectiveness, it's all about achievement. Dan kalau kita tengok kebanyakan syarikat-syarikat yang heroism ni, kalau boleh saya namakan contohnya syarikat Microsoft. Microsoft ni kalau dia buat produk, sebenarnya produk ni kalau boleh semua orang nak bagi pakai. Contoh lain adalah kereta Toyota. Toyota kalau boleh dia nak buat satu produk yang kalau boleh semua kelas, ada high end, ada low end, ada mid end, ada yang macam lebih kepada untuk orang yang macam ni, ada lebih kepada orang macam ni. Kalau boleh dia nak pukul rata semua orang, dan kebiasaannya price dari segi harga pun sangat berpatutan, sebab produk untuk orang ramai. Contoh-contoh lain, contoh macam Petronas, antara syarikat-syarikat yang bagi saya dia punya purpose dia adalah heroism untuk kebanyakan orang, dan efektif, efficient adalah salah satu kata kunci untuk heroism. Nestle contohnya untuk kebanyakan orang, bukan satu produk yang sangat high end tetapi dipanggil average, tapi for the masses. Okey, itu adalah 4 purpose. So, apa yang anda perlu buat sekarang ni adalah untuk anda reflect apa purpose anda. Adakah anda discovery? Mungkin anda seorang yang sangat kreatif, asyik-asyik nak keluarkan benda baru, discovery. Yang kedua adalah excellence. Adakah anda orang yang cerewet tentang quality, kalau boleh nak cipta satu benda yang terbaik sekali? Ataupun adakah anda orang yang hanya nak membuat orang lain happy, serving punya mentality, nak membantu orang? Ataupun adakah anda orang yang efficient untuk membuat benda kalau boleh seefektif yang mungkin? Okay, ini akan menentukan apakah bisnes yang sesuai untuk anda, apakah pekerjaan yang sesuai untuk anda, dan apakah sebenarnya yang membuatkan anda merasakan ada fulfillment ataupun anda rasa seronok apabila anda contribute. Okay, sekian sahaja perkongsian daripada saya. Untuk bacaan lanjut boleh cari buku ni, Purpose, oleh sekali lagi Nikos Morkogiannis. Okay, Assalamualaikum, berjumpa dalam video akan datang.